Halo, sekali lagi bersama-sama di dalam kelas kita secara maya. Pada hari ini kita akan belajar secara khusus untuk topik penyalahgunaan bahan. Hari ini kita akan fokus kepada pembelajaran berkaitan dengan jerat dadah, situasi-situasi yang berisiko untuk membawa kepada jerat dadah, serta kita akan membincangkan tentang implikasi jerat dadah kepada diri, keluarga, dan masyarakat. Dan yang terakhir sekali kita akan belajar tentang bagaimana untuk mengelakkan daripada jerat dadah. Apa yang dikatakan dengan penyalahgunaan bahan? Penyalahgunaan bahan ini sering dikaitkan dengan pengambilan dadah. Tujuan asal penggunaan bahan ini adalah untuk tujuan perubatan sebenarnya. Walau bagaimanapun ada pihak tertentu yang menggunakan bahan ini untuk tujuan berhayal bagi keseronokan sementara. Bukan itu sahaja, ada ramai orang yang terlibat walaupun mereka tidak menagih dadah tetapi terjerat dengan dadah. Apakah yang dikatakan dengan jerat dadah? Jerat dadah ialah keadaan individu yang dipengaruhi atau diperdaya oleh individu lain bagi menagih dadah atau dijadikan sebagai keldai dadah. Apa pula yang dikatakan dengan keldai dadah? Keldai dadah bermaksud mereka yang ditipu, dipaksa atau diperdaya bagi tujuan menjual dadah di dalam atau di luar negara tanpa mengetahui bahwa mereka membawa dadah atau menjadi agen pengedaran dadah. Wah, bahayanya. Sejak daripada 2013 hingga Oktober 2018 terdapat 425 warga Malaysia yang terlibat dengan keldai dadah di 19 buah negara, termasuklah Singapura, Indonesia, Thailand, Australia, Jepun, Argentina, Brazil, dan Peru. Antara situasi yang menyebabkan orang dijadikan sebagai keldai dadah adalah wanita-wanita tempatan dipikat oleh warga asing untuk dijadikan keldai dadah. Mereka berkenalan, mereka mendapatkan kepercayaan wanita-wanita tempatan ini, mereka mendapat tawaran-tawaran yang hebat seperti pelancongan secara percuma, dan sebagainya. Selain daripada itu, terdapat juga beberapa case di mana terdapat individu yang mencurigakan meminta bantuan untuk menjaga bag atau memegang barangan milik mereka, dan tanpa disedari orang yang menjaga bag itu terperangkap sebagai keldai dadah. Ataupun satu lagi situasi yang berisiko untuk membawa kepada jerat dadah ataupun keldai dadah ini ialah proses temu duga menerusi panggilan telepon. Jadi berhati-hati dengan panggilan telepon yang kita tidak kenali. Jangan sampai kita tertipu. Berikut merupakan beberapa artikel yang menceritakan tentang insan-insan ataupun individu-individu yang terlibat dengan keldai dadah. Sekarang mari kita masuk kepada tajuk implikasi jerat dadah kepada diri, keluarga, dan masyarakat. Antara kesan kepada diri ialah kesehatan terjejas, mental, status keuangan, prestasi kerjaya, dan pelajaran merosot. Yang ketiga, hidup dalam hayalan. Dan yang keempat, melakukan jenayah. Kesan kepada keluarga pula ialah menjejaskan keharmonian keluarga, tanggung jawab terhadap keluarga terabai, ahli keluarga hidup dalam ketakutan, mendatangkan stres kepada ahli keluarga, dan mencemarkan nama baik keluarga di mata masyarakat. Sementara kesan kepada masyarakat dan negara pula ialah kehilangan tenaga kerja yang efektif dan bermotivasi. Selain daripada itu, masyarakat akan bimbang berlakunya jenayah. Yang ketiga, bilangan pesakit mental akan bertambah. Yang keempat, penularan penyakit HIV dan AIDS akan meningkat. Dan yang kelima, ekonomi negara terjejas. Jerat dadah mempunyai implikasi yang sangat negatif terhadap mangsa. Usaha yang progresif dan padu perlu dilakukan untuk menanganinya. Kerjasama daripada semua agensi, sama ada kerajaan maupun bukan kerajaan, perlulah diselaraskan bagi menangani isu berat ini. Sebagai individu, kita perlu berusaha untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa jerat dadah. Oleh itu, bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, kita perlu mempunyai kemahiran untuk menangani situasi berisiko tersebut. Antara cara kreatif untuk mengelakkan diri daripada terpedaya dengan jerat dadah ialah berhati-hati dengan tawaran kerja bergaji lumayan
di luar negara. Lebih baik siasat ataupun buat kajian terlebih dahulu tentang kerja yang dipohon atau ditawarkan. Sekiranya terdapat kemuskilan, elakkan daripada menerima pekerjaan tersebut, lebih-lebih lagi yang ditawarkan secara atas talian. Yang kedua, jangan membawa barang yang dikirim orang lain. Kebanyakan bangsa jerat dada membawa barangan seperti bag yang dikirim oleh orang lain. Mereka diminta untuk menyerahkan barang tersebut kepada pihak lain yang akan menunggu di lapangan terbang. Di era yang serba modern ini, kita tidak boleh mempercayai dengan mudah siapapun, walaupun mereka individu-individu yang kita kenali. Lebih baik kita berhati-hati di dalam perkara ini. Cara yang ketiga ialah elakkan daripada makan atau minum dengan orang yang baru dikenali. Berhati-hati dengan makanan dan minuman yang diberi oleh orang lain, sama ada dikenali atau sebaliknya. Hal ini agar diri terselamat daripada unsur khianat. Cara yang keempat ialah selidik latar belakang rekan yang baru dikenali. Pastikan kita mengenali latar belakang individu yang menjadi rekan kita. Elakkan daripada berkawan dengan individu yang mencurigakan. Cara kreatif yang kelima ialah tinggal bersama keluarga atau sentiasa menziarahi keluarga. Tinggal bersama ahli keluarga akan mengawal pergerakan kita agar tidak terlalu bebas atau membuat keputusan secara terburu-buru. Sekiranya berjauhan dengan ahli keluarga, ziarahilah mereka apabila berkelapangan atau hubungi mereka dengan kerap untuk bertanya kabar. Kebebasan itu sebenarnya kadang-kadang kita perlukan, walau bagaimanapun kebebasan yang melampau akan menjerat diri kita. Oleh karena itu, sentiasalah mengingati bahwa keluarga adalah penting di dalam kehidupan kita. Cara yang keenam pula ialah percaya pada diri sendiri bahwa Anda boleh berjaya. Individu yang percaya kepada diri tidak akan mengambil jalan mudah untuk hidup senang lenang. Mereka akan berpikir panjang jika ditawarkan dengan sesuatu yang lumayan. Hidup di dalam zaman modern ini, kita perlu menjadi individu-individu yang berpengetahuan serta sentiasa peka dengan keadaan semasa. Jangan sampai kita dijadikan keldai-keldai dadah dan kita termasuk di dalam jerat dadah berbahaya. Saya ingin membawa pelajar-pelajar semua untuk berpikir soalan ini. Kenapakah kes wanita di Malaysia yang dijadikan keldai dadah oleh sindiket dadah antara bangsa terus meningkat? Cadangkan langkah-langkah untuk mengatasinya pula. Tuliskan komen Anda di bawah dan mari kita berbincang mengenai perkara ini. Itu saja untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Jangan berputus asa untuk mencari ilmu dan mencapai cita-cita. Pandemik bukan penghalang. Kuncinya adalah berusaha dan berdoa. Bye-bye. Thanks for watching. Jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe.